Amboi, aduh tak boleh lah macam tu. Mana mungkin gitu, nggak mau deh. Dah naik lemak ni kan. Janganlah salah guna media sosial ni. Buat fitnah. Netizen sekarang ni memang sensitif. Relax lah. Dia tak takut dosa, saya nak cakap macam mana? Tak semestinya saya ni tak ada perasaan. Saya tak nak tambah-tambah perkara yang tak perlu. Selamat tengah hari semua. Melody macam biasa. Hari Ahad. Cerita apa lagi yang korang nak tengok? Confirm lah. Tapi minggu ni, Haziq seorang kena tinggal lagi. Allah. Ini terus. Dia pergi Samina Amina. Waka Waka. Dia pergi sana. Dia it's time for Africa. Tapi it's time for Melody sebab ada macam-macam story yang best. Story hangat. Story happy. Story sedih. Story-story seram. Story-story yang memang gosip semua yang kita bawakan kepada anda. Yang kita boleh tengok minggu ini. Alright. Nak tahu cerita apa ada? Cerita pertama ni. Cerita pasal seorang pelakon yang sedang meningkat naik. Yang memang handsome. Memang kacak. Tapi dia kata nak melebarkan sayap dia pergi ke luar negara pula. Oh, Malaysia dia ambil, luar negara punya pun dia ambil, semua job dia ambil. Nak tahu cerita apa? Jom kita tengok cerita Mirul Aiman. Let's go. Inilah dia Mirul Aiman, nama yang menjadi kegilaan para gadis-gadis. Pantang dengar je nama Mirul, pasti terpukau dengan bentuk mukanya yang dikatakan maskulin. Pakej lengkap lah kiranya ni kan. Jom kita dengar macam mana agaknya Mirul merencana kerjaya seninya yang semakin bersinar sekarang. Alhamdulillah, segalanya bermula daripada sebuah karya. Mirul sangat-sangat terharu atas kepercayaan peminat-peminat atau penyokong-penyokong industri tanah air kita. Mirul meletakkan satu benda dalam diri Mirul sebagaimana sebagai seorang pelakon, Mirul nak menyampaikan cerita, mewakilkan perasaan orang sebaik yang boleh. Dan kalau kita dapat mewakilkan rasa untuk orang Malaysia, why not kita mewakilkan rasa untuk range yang lebih besar daripada ini. Mungkin kita bermain di international, kita sentiasa mengintai peluang. Kita sentiasa mencari the best range untuk kita hit lebih lepas ni kan, untuk kita punya career. Buat masa sekarang, I believe in the process, I believe in whatever yang datang dekat Mirul and do the best for our industry. Dapat tak? Jawapan dia sangat positif ya. Pernah tak you rasa untuk bersaing dengan yang lain tu, pelapis-pelapis baru? Mungkin nama you lebih besar dari yang lain. Sebagaimana Mirul pegang satu teori di mana kalau kita kat dalam satu tim bola sepak, kalau dia tidak pandai menyerang, dia pasti pandai bertahan. So setiap posisi yang ada di dalam pemain-pemain industri kita, semua berguna untuk kita punya industri. Kita happy untuk gain orang-orang yang mungkin dapat memanjangkan experience orang lain. So itulah dia. Apa mungkin satu pegangan you untuk kekal berada dalam industri? Just do our best, just keep dreaming, sincere in our passion, keep telling story, the true story. Sekejap. Okey tak? Kita tengah buat exercise nak buat jawline jadi macam Mirul Aiman. Oh, jawline tajam betul jawline dia. Kita doakan semoga Mirul Aiman punya plan nak pergi melebarkan sayap ke luar negara menjadi. Tapi guys, ini nak bagi tahu pejam celik tahu-tahu dah nak masuk 11 minggu dah. I Can See Your Voice Malaysia musim ke-6 dan menjadi peneman setiap hari Ahad anda. Dan malam Ahad ini jangan lupa saksikan episod akhir I Can See Your Voice 9 malam di TV3. Dan juga anda boleh stream HD ditonton. Okey, ni dia malam ni. Tengoklah ni. Ya, best kan? Tapi lagi best bila korang tengok konsert Mana Mungkin Selimut Tetangga. Konsert Republic 19th Anniversary yang berlangsung Jumaat lalu. Siapa yang pergi tengok? Seronok kan? Dia galau, dia gamat. Nak tahu apa yang jadi masa konsert tersebut? Jom kita tengok konsert Republic 19th Anniversary. Kejap lagi. Apa kata? Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Melody. Yeah. Okey guys, sekarang kita dengan Republic Band. Apa khabar? Baik sangat. Berapa minit je lagi akan mengadakan konsert Jumpa peminat-peminat di Malaysia. Apa mungkin perasaan tu? Perasaannya excited. Pokoknya hari ini kita berikan yang terbaik untuk peminat di Malaysia. Kita bakal bawain beberapa lagu. Karena kemarin kita sudah hitung-hitung song list, tapi kita akan bawakan lagu-lagu yang memang hits dari Republik. Lagu-lagu Republic ni lagu-lagu galau. Akan membuat emosi peminat ke kejap lagi ni? Emosi. Ya memang sebagian besar lagunya Republik itu tentang percintaan.
Jadi nanti kita nyanyi bareng, enjoy the show. Mungkin ada sediakan tisu sekejap lagi. Kepikirin Nanti ada door prize mungkin ya. Untuk para peminat Republik di Malaysia, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di 19 tahun anniversary-nya Republik. Yang pasti terima kasih sudah support Republik selama ini dan dukung terus Republik untuk bisa menghasilkan karya-karya yang terbaru lagi. Para pemain peminat di Malaysia, kita tidak mungkin bisa berkarya selalu. Mudah-mudahan malam hari ini kalian semua terhibur. Ya. Sandiwara boleh tapi jangan pernah pakai cinta. Pada 9 Ogos yang lalu telah berlangsungnya screening episod akhir drama Tentang Hati Dia bersama dengan para peminat. Wah, hebat betul sokongan yang diberikan dari peminat kepada artis tanah air kita ni. Dah alang-alang tu kita sempat bertemu dengan pelakon yang sedang meningkat naik iaitu Trisha Uy dan juga selaku heroin di dalam drama Tentang Dia. Jom kita dengarkan apa kata beliau. Trisha tak ada aspek Tentang Hati Dia ni untuk menjadi boom lah sebenarnya, because Trisha masih lagi hijau di dalam industri seni. Tapi penerimaan yang sangat baik. Trisha yang nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang menonton, bagi peluang untuk Trisha. Silahkan bakat Trisha. I'm here to actually sell talent. Terima kasih sangat-sangat kepada semua yang menerima baik. Yang mana tak terima baik tu, thank you also. Selepas ni insyaAllah Trisha akan lebih belajar. Memandangkan tadi Trisha kata ini adalah pertama kali membawakan watak penting, pertama kali juga berlakon dengan barisan artis yang lain. Macam mana perasaannya itu? Memang amazing sangat-sangat. Dia orang bagi support dan semangat yang tak putus-putus. Even sampai hari ini dia orang still lagi bagi support. Thank you so much kepada semua barisan-barisan pelakon yang hebat yang menerima saya dan juga berkongsi rezeki dan ilmu dengan saya. I am blessed to be here. Kita tengok dekat social media Trisha adalah seorang stunt woman. Tiba-tiba bila berlakon cerita yang macam ni agaknya mencabar tak untuk Trisha? Trisha start dalam industri ni sebagai seorang stunt performer. Buat stunt selama 6 tahun baru Trisha berkecimpung dalam dunia seni sebagai seorang pelakon. Untuk membawakan watak yang macam Tiara ataupun watak yang heavy memang mencabar pada mulanya, tapi because of sokongan dan juga kepercayaan daripada semua pihak, alhamdulillah I think I did my 110%. Cuma penerimaan yang tak baik, I will improve and still learn towards after this lah. Saya dah bersedia untuk masa itu. Kenapa macam ni? Aku pun tak ada masa pun nak buat benda-benda macam tu. Aduh, yang tu pedih. Chill lah, tak ada apa pun. Bukan sebab saya nak larikan diri tak nak jawab soalan ni. Janganlah gunakan wajah saya sedangkan saya tak buat benda tu. Pada 9 Ogos yang lalu telah berlangsungnya screening episod akhir drama Tentang Hati Dia bersama dengan para peminat. Wah, hebat betul sokongan yang diberikan dari peminat kepada artis tanah air kita ni. Dah alang-alang tu kita sempat bertemu dengan pelakon yang sedang meningkat naik iaitu Trisha Uy dan juga selaku heroin di dalam drama Tentang Dia. Jom kita dengarkan apa kata beliau. Trisha tak ada aspek Tentang Hati Dia ni untuk menjadi boom lah sebenarnya, because Trisha masih lagi hijau di dalam industri seni. Tapi penerimaan yang sangat baik. Trisha yang nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang menonton, bagi peluang untuk Trisha. Silahkan bakat Trisha. I'm here to actually sell talent. Terima kasih sangat-sangat kepada semua yang menerima baik. Yang mana tak terima baik tu, thank you also. Selepas ni insyaAllah Trisha akan lebih belajar. Memandangkan tadi Trisha kata ini adalah pertama kali membawakan watak penting, pertama kali juga berlakon dengan barisan artis yang lain. Macam mana perasaannya itu? Memang amazing sangat-sangat. Dia orang bagi support dan semangat yang tak putus-putus. Even sampai hari ini dia orang still lagi bagi support. Thank you so much kepada semua barisan-barisan pelakon yang hebat yang menerima saya dan juga berkongsi rezeki dan ilmu dengan saya. I am blessed to be here. Kita tengok dekat social media Trisha adalah seorang stunt woman. Mencabar tak untuk Trisha? Trisha start dalam industri ni sebagai seorang stunt performer. Buat stunt selama 6 tahun baru Trisha berkecimpung dalam dunia seni sebagai seorang pelakon. Untuk membawakan watak yang macam Tiara ataupun watak yang heavy memang mencabar pada mulanya, tapi because Sumpah mood on. Nampak tak? Blend dengan background belakang ni. Nak tahu tak? Yang tengok melodi ni semua dah tahu ke belum yang kita ada Anak Perjanjian Syaitan 2?
Tahun 2019 dulu kita ada Anak Perjanjian Syaitan yang pertama. Kan? Tahun ni akan keluar Anak Perjanjian Syaitan kedua. Dan pelakon yang masih dikekalkan daripada yang pertama adalah Nazmi Adwa. Kita berjemput sekarang ini bersama kita di Melody, pelakonnya dan juga pengarahnya Ika Farhana, Doktor Ahmad Idham dan juga Profesor Ika Farhana. Amin. Silakan. Belum lagi. Kat sini. Minggu ni kita special. Melody interview berdiri. Okey. Nak duduk boleh, nak bersila? Tak adalah, kita diri je. Alright, so Anak Perjanjian Syaitan yang kedua. Selepas 4 tahun lah lebih kurang. Selepas 4 tahun, hampir 4 tahun. Kenapa baru dilahirkan yang kedua? Dia satulah in between 4 tahun tu memang as you know lah abang, saya memang berada dalam sektor lain lah. Keluar sekejap daripada industri kreatif sehinggalah apabila dah habis selesai tanggungjawab yang patut kepada negara itu. Jadi kembali semula dalam industri kreatif dan idea alhamdulillah dapat ilham terbaru untuk buat Anak Perjanjian Syaitan 2 kerana saya percaya pada cerita dia. Kan, percaya kepada ceritanya. Cerita yang pertama Nazmi Adwa ada sampai ke sekarang. Maksudnya Nazmi Adwa yang dikekalkan daripada yang pertama sampai kedua lah. So apa sebenarnya yang orang boleh expect dalam yang kedua ni nak dibandingkan dengan yang pertama, Adwa? Senang je. Cerita dia macam ni. Saya cerita semua je lah. Cerita tak payah. Tak payah. Tapi orang nak pergi tengok. Saya cerita semua. Kalau nak tahu, korang kena tengok. Sebab saya tak boleh bagi tahu. Paling senang kerja. Tapi yang pertama, wife Adwa nama dia Azlinda. Betul. Ya, kan? Oh, ya. Ya. Yang kedua, Ika Farhana punya watak pun nama Azlinda. Wife sebenar. So what's going on? What's going on? Nak tahu kan? Nak saya cerita? Kalau nak tahu, doktor tolong doktor. Alamak, orang nak tahulah kenapa Azlinda ni ada dua? Adakah dia ada Azlinda yang sama ataupun Azlinda yang berbeza ni? Macam mana ni? Okey, dia actually Adwa ni dia young couple ketika itu. Wife dia nama Azlinda, dimainkan oleh Caca Mak Embong. So tapi apa yang berlaku young couple ni tak dapat anak lama. So mak Adwa ni duk desak dia punya isteri kata anak sehingga kan isterinya buat satu benda yang di luar kemampuan seorang pemikiran manusia. So telah buat hubungan sulit dengan seorang bomoh pengamal hitam sehingga terlahirnya anak dan dia mati. On the day yang dilahir. So cerita nombor 1. Kena tengok yang pertama. Kan dah terkejut ni. So lahir anak tu dia atas kerana terlalu cintakan isteri dia. Jaga. Dia bila anak ni lahir anak perempuan dia namakan sebenarnya nama wife dia Azlinda. Okey, itulah dapatlah sedikit sebanyak takkan nak tunggu cerita movie tu. Kan. Tapi Azlinda pengalaman pertama lah berlakon bersama dengan Dr. Ahmad Idham. Pengalaman pertama Ika berlakon dengan doktor sangat-sangat mudah. Sebelum syuting pun kita orang dah rehearsal and then doktor pun dah bagi all the detail untuk karakter Azlinda, cara Azlinda bercakap, macam mana watak untuk Ika bawa sebagai Azlinda. Kerana Azlinda dengan Ika memang sangat-sangat karakter yang berbeza. Lain. Sampai kat set tu kadang-kadang doktor akan cakap Ika Azlinda ya, bukan Ika. Jadi saya macam okey. Nak kena tukar karakter tu susah tak? Nak switch sebenarnya. Susah tapi banyak Ika refer kat doktor bagi dah cerita yang untuk cerita-cerita seram. Sebab macam doktor cakap lah, cerita seram lain, cerita hantu lain dan juga cerita monster lain. So kita kena belajar dari situ. Banyak Dr. Ahmad Idham ni pakar cerita seram. Ya, betul. Pakar. Kan dia pakar. So bila orang dah tahu yang macam Ahmad Idham punya signature, orang dah tahu kan. Seram. Jadi orang nanti-nantikan. Pressure. Itulah tegangan utama dia. Sebab tu saya kata saya jumpa satu cerita untuk Anak Perjanjian Syaitan 2 ni, satu konsep cerita yang bagi saya menarik, yang boleh saya buy balik saya punya fan base yang mana yang memang menunggu saya punya cerita seram. Betul. Sebab saya tahu dia punya cabaran tu, dia punya expectation tu akan lebih tinggi selepas segala kejayaan yang ada dalam filem seram saya. Jangan pandang belakang, congkaknya, yang rapiknya, senjakalanya, macam-macam lah cerita. Filem seram saya. Jadi apa yang saya perlu cari ialah di mana kelainannya? Apa kelainan yang boleh saya bagi untuk kepuasan mereka di luar sana? Itu penting. Kan? Dan kepuasan tu dirasai oleh Nazmi Adwa. Wow. So kepuasan apa yang Nazmi dapat dalam yang Anak Perjanjian Syaitan kedua?
kedua ni jangan keluar spoiler jangan keluar spoiler untuk yang nombor 2 ni bahaya dia. Untuk yang nombor 2 kena tengok, tapi untuk takkan jawapan kau daripada tadi semua kena tengok. Untuk anak perjanjian pertama, sebab saya kat anak perjanjian pertama tu memang saya banyak Awak seorang je yang stay kan? Betul. Jadi banyak saya belajar pengalaman baru. Lepas tu dari segi acting wise, banyak Dr. Idham tolong ajar, banyak bantu. Lepas tu dekat set, macam mana kita nak mendalami karakter apa semua, semuanya doktor ada kat sana untuk bantu kami. So alhamdulillah, yang scary-nya adalah kita nampak dekat set shooting tu ada hantu. Memang masih ikut balik. Saya terkena lah. Ni cerita betul ke apa ni? Cerita betul ke? Sebab cerita hantu kita memang shooting malam-malam. So bila kita balik malam lewat, saya terkena lah untuk anak perjanjian syaitan ni. Awak yang kena sendiri? Saya kena. Ada benda tumpang kat belakang balik. Dia rasa ke, dia nampak ke macam mana ni? Dia rasa. Cerita dua. Dia rasa. Dia memang rasa. Lepas tu kereta kita boleh letak background seram. Boleh tak? Nampak berpeluh-peluh cerita. Tapi itulah yang berlaku. So aura dalam cerita tu saya rasa memang ada lah bang. Itulah dia. Adwa rasa. Adwa kena pengalaman saya seram untuk tu. APS 1, APS 2 kena tanya dia. Ika ada tak apa-apa pengalaman? Bagi Ika, untuk anak perjanjian syaitan 2 ni, salah satu cerita yang paling mencabar yang kau pernah buat. Just yang lain daripada, macam Ika bagi tahu dekat Haziq, lain daripada karakter Ika sebelum ni. So sebenarnya Ika ni seorang yang penakut. Saya memang penakut sangat-sangat. Lepas tu ambil cerita seram. Sebab Ika rasa this is the time untuk Ika cabar diri Ika. So bila masa kita orang meeting je, Ika dah cakap dengan doktor, saya ni sebenarnya penakut tau. Tak Sebab apa. dia takut kita masukkan dalam lubang kubur. Sebab saya takut, saya dimasukkan dalam lubang kubur. Jadi dalam banyak-banyak scene Ika rasa yang paling seram dekat dalam lubang kubur tu, ada juga kru-kru kita yang demam selepas tu. Sebab Ika dapat rasa feel tu macam... Yang ada dalam lubang kubur tu Ika sendiri? Yes, saya sendiri. Ika sendiri. Oh man. Kadang-kadang punya takut tu sampai terbawa balik rumah. Terbawa balik rumah macam, nak tidur tu macam rasa orang tengok-tengok. Sebab dia bawa daripada set. Hari-hari macam tu. Macam sekarang ni tak ada. Sekarang siang lagi. Takut pula dia pergi. Siang lagi. Cakap sekarang ada orang tengok. Siapa yang tengok tu? Tak. Producer tengok. Saya bagi tahu nak tengok ni. Commercial break. Jom kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Melodi bersama pelakon-pelakon Anak Perjanjian Syaitan 2. Semua dah duduk? Dah dapat kerusi dah, akhirnya. Nak sembang ni, lama ni. Paling seram bila kita kena digi. Nak dibandingkan dengan cerita-cerita seram yang lain, lagi seram kalau kita kena berdiri lah. Okey, tapi sekarang ni masih lagi bersama dengan pengarah dan juga pelakon Anak Perjanjian Syaitan 2. Kita bersama Nazmi Adwa, Dr. Ahmad Idham dan juga Ika Farhana. Wow. Cerita Anak Perjanjian Syaitan ni yang kedua. Yang pertama memang orang kita tahu macam mana seramnya feedback orang mengenai Anak Perjanjian Syaitan yang pertama. So orang dah tahu look and feel yang pertama tu. Adakah look and feel yang kedua ni sama dengan look and feel yang pertama? Dia kena konti tak? Dia sebenarnya bila nak buat part 2 ni sebenarnya cabaran dia lebih besar. Kerana expectation dia kena double. Sebab nama pun kedua. Everything kena double. Kalau kita tengok yang first one tu pun experimental juga ketika itu. That's why kalau kita tengok kita punya making itu, kita tak adalah push to the maximum yet. But yang untuk number 2 ni memang kita push. Sebab tu kalau kita tengok barisan casting saya pun kali ni pun amat berbeza. I got most of the A-lister dalam punya. Ada Ika, ada Fasha, ada Alif Sata. So this a combination yang tak pernah berlaku. Dan Alif Sata pula berlaku sebagai ustaz muda, siap mengaji lagi kat dalam cerita ni, yang dia sendiri kata, abang saya tak pernah bawa karakter begitu. Fasha standar antagonis yang nampak macam ustazah yang memang tidak boleh ngam dengan Ika ni. Dengan Azinda, dia memang kontra habis. Dia kan kontra. Memang tak boleh sebab semua orang dekat dalam tu ingat Azinda ni dia orang kata tak, bukan gadis normal macam gadis normal orang lain, sebab dia nampak macam anxiety, depression. Jadi dia sampai tak boleh tidur, bawah mata lebam, tak boleh makan. Dia pun tak tahu siapa diri dia, Azinda ni. Jadi orang sekeliling cuba nak menolong, tapi dengan cara yang bermacam-macam cara. Yang membuatkan dia lagi stres. Yes, tapi masa Anak Perjanjian Syaitan yang pertama. Stres? Apa stres? Dia kata macam, dia pun stres. Awak tak stres ke masa pertama tu? Dia Azinda tu lagi stres. Yang jadi isteri tu lagi stres. Sebab dia keep on kena kacau kan. So kita nak bagi the real. Abang doktor ajar kita banyak juga dekat set untuk kita sampaikan. Sebab orang nak tengok on set dia lain. Tapi nak bagi rasa tu.
So setiap kali abang akan tunjuk ajar, kena buat macam gini. Why tak boleh, kenapa boleh? Sebab Tapi macam doktor kata seram ni dia lain. Seram dia lain. Nak bagi throwback lah. Kita nak tengok balik lah macam mana. Kalau mungkin anda lupa macam mana cerita Anak Perjanjian Syaitan yang pertama, jom kita tengok ni lah. Trailernya Anak Perjanjian Syaitan yang pertama. Jom kita ada. Kita bawa. Ada. Okay. Arwah nenek kamu akan mengamal ilmu sakral. Ini hidup kita, yang kita yang uruskan. Apa yang terjadi kat rumah ni? Sayang, Isteri saya mengandung, doktor. saya perlukan surian. Ina dekat dalam. Itu teaser. Itu yang pertama tu. So yang kedua punya, adakah dia extra seram? Berapa persen extra seram daripada yang pertama? Satu, if you don't mind lah kan, dia punya cerita sebenarnya Perjanjian Syaitan ni, dia punya uniqueness lah. Dia sebenarnya dia relate dengan life everybody. Semua masyarakat Malaysia ni relate. Kerana cerita ni bukan cerita kerana kena santau, kena khianat, kena buatan orang. Tak. Sebab kejadian dia. Azlinda yang dilahirkan ni? Dilahirkan hasil cantuman benih ibu dia dengan hubungan sulit benih bunga hitam. Dia macam inilah kalau kita cerita katakan anak luar nikah. Ya, tapi dengan tapi apabila dia ada buat perjanjian dengan ilmu hitam untuk dapatkan zuriat ini, so dia lupa bahawa setiap perjanjian dengan benda-benda ini ada setiap benda yang kita buat dengan benda-benda ini ada perjanjiannya. Ya. Yang mana ibu dia mati, meninggal dunia ketika melahirkan dia. Isteri so siapa tahu perjanjian itu? Yeah. So you just imagine, adakah anak ini patutnya menjadi disalahkan asas kesalahan ibu apa dia? Kan? Okey, inilah dia kita nak tunjuk ni. Ini bila kita dengar awak dia cerita, kita nak tunjuk trailer Anak Perjanjian Syaitan 2 pula. Jom kita tengok. Dah kata teaser. Bukan trailer, teaser. Linda, anak ayah, Linda. Ayah? Ini semua jadi sebab kau kan? Apa Ustazah cakap ni, Ustazah? Mengejutkan. Tapi apa daripada Dr. Maida punya cerita, yang make-up seram semua tak boleh tunjuk lagi. Tak apa boleh. benda, efek semua tak boleh ditunjukkan lagi. Sebab itu tapi belum tunjuk apa-apa pun dah rasa seram dia. Sebab tu saya selalu cakap kat pelakon saya kata kita kena tahu beza cerita seram dengan cerita hantu dan cerita monster. Cerita seram adalah tanpa nampak hantu pun kita boleh rasa. Cerita hantu kita guna hantu pun seram. Cerita monster kena tunjuk lagi sampai dia makan orang pun kita rasa seram. Kena tunjuk monster. So jadi benda-benda tu saya mengamalkan, saya kata saya punya genre seram. Whether the situation kena seram walaupun tak ada hantu. How yang tu lagi challenges. Yang challenging lah yang tu. Tapi challenge untuk Ika Farhanah cabaran untuk saya Haziq dekat set. Doktor yang seperti kita bincangkan di meeting lain dan di set doktor memang suka bagi surprise. Meeting lain, set lain. Yes, tapi alhamdulillah sebab Ika terima apa-apa idea daripada doktor sebab Ika tahu dan doktor pun tahu mungkin Ika boleh buat, Ika mampu untuk buat scene yang diberikan. Contoh let's say scene Ika kena dalam scene tu patutnya Ika tak kena masuk lumpur pun. Tak ada nak kena korek-korek lumpur dan sebagainya. Tapi doktor cakap okey, Ika hari ni Ika kena ni lumpur-lumpur semua, okey terjatuh kat lumpur. Ika cakap okey. Tapi saya terima benda selagi tu. Tak kotor. Dan Ika suka terima benda sebagai cabaran. Jadi macam banyak juga kan kita yang dapat tengah-tengah malam pun berendam kat dalam sungai. Ada nak sisi. Itu sih nak kata. Yang tadi sungai tadi itulah. Adalah. Kita tak boleh tunjuk lagi. Tak boleh. Macam tu Ika, hari ni Ika okey tak? Ika okey. Abang rasa nak push sikit Ika. Kenapa? Okey, hari ni Ika masuk dalam kubur. Tak. Macam tu je. Tak, kita orang cuti sehari abang cakap. Tak terkejut dah tiba-tiba orang ni masuk kubur. Macam tu. Tapi tiba-tiba kita terkejut sebab kita dah ada story sekarang ni. Setelah lama kita menunggu, kita dah ada story gosip. Orang cakap asyik seram. Jom kita tengok gosip apa pula ada ni. Jom, let's go.
penyanyi Aida Jebat ada mengumumkan beliau sedang hamil anak kedua dan suaminya Nabil memberitahu mereka telah berpeluh-peluh untuk mendapatkan anak kedua. Dengan ayat tersebut, pasangan ini dikecam oleh netizen. Allahu Akbar. Dah kenapa tu Aida dan Nabil? Sebenarnya Nabil tak tahu ada orang hentam Nabil since that day. Nabil cuma share happy moment. Nabil terkejut juga. Aida ada bagi tahu, oh viral lah. Nabil macam tak ambil tahu viral pasal apa ke apa untuk Nabil. Oh viral pasal baby lah kot. Rupa-rupanya ada segelintir yang mengecam hentam. I want to say I am so sorry kepada pihak-pihak yang tersinggung dengan apa yang Nabil cakap. Sebenarnya Nabil nak cakap benda lain. Nabil nak cakap bersungguh-sungguh. Tak tahu kenapa tiba-tiba keluar berpeluh-peluh waktu tu. It's my mistake. Nabil sebut berpeluh-peluh tu. I am really sorry segelintir yang rasa tak selesa dengan benda tu. Netizen sekarang ni memang sensitif. Mungkin banyak masalah. Relax lah. Tak serius sangat pun. He just want to announce the beautiful thing. Just Alhamdulillah lah. Tak payahlah nak ambil pot apa yang dia cakap kat belakang tu. Chill lah. Tak ada apa pun. Orang yang kenal Aida dengan Nabil mungkin tahu perangai anda sebenar macam mana. Tetapi bila baca-baca komen kan, ada satu komen yang menarik perhatian apabila ada yang mengatakan pasangan ni tak habis-habis. Dari dulu sebelum kahwin sampailah sekarang suka mengundang. Mungkin Aida ingin katakan sesuatu. Yang tak suka kita tu, yang tulis-tulis benda yang tak elok tu, korang yang sangat kreatif. Fikir jauh sangat, fikir benda yang buruk-buruk. Kita nak berterima kasih because of you guys juga kita orang viral. We don't need it. But we don't need, like, kita nak benda-benda yang baik-baik je. Kalau korang nak buat benda-benda jahat, korang buat kat diri sendiri. Tak payah kat kita orang. Sebagai seorang artis, dia terjadinya perkara ini pengajaran untuk you sendiri dan juga Nabil. Kita always tahu apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sebenarnya orang yang kenal kita, dia know that kita ni memang macam ni. Cara kita cakap dengan kawan-kawan, kita tetap dengan diri kita juga. Kita takkan jadi orang lain because of you. Okay, Aida, itu mengenai you dengan Nabil. Dah alang-alang you ada kat sini. Nak tanya tentang adik you, Fina, yang kehidupannya sudah solo. Apa yang you boleh katakan? Sebenarnya saya pun dah lama tak kontak dia. Bukan sebab saya nak larikan diri, tak nak jawab soalan ni. Dah beberapa bulan tak kontak dia. Saya tak tahu keadaan dia macam mana. Saya rasa dia perlukan tempoh untuk bersendirian ataupun berfikir ataupun tempoh bertenang. Bagi dia space. Yalah, kita ni manusia kan. Kita pun faham kalau orang tu dalam keadaan tertekan, takkan kita nak push lagi kan. Lagi something bad happen pula. She's always like that. Bila dia ada masalah, dia akan diam. Tapi sampai dah tak boleh nak handle, then only she can reach me. Sejak you berdua keluar daripada program Family Duo, bagaimana aktiviti seni antara Fina dan juga Aida sendiri? Ada tak terdapat job bersama-sama selepas itu ataupun memang dah tak ada? Ada. Kita shooting campaign raya. Terkejut juga bila dia orang macam, oh, kita nak bagi Fina as your sister dalam drama raya ni. It's a very good opportunity for her lah. And then suddenly bila adanya isu yang keluar viral and everything, maybe dia pun a bit down. Bagi saya, pandai-pandai dah dipikir. Saya dah buka jalan, orang lain dah buka platform untuk dia. Lepas ni, perjalanan kerjaya dia. Kalau dia perlukan saya untuk bantu, I'm here to help. Kalau dia rasa dia boleh gerak sendiri, dia boleh bergerak sendiri. What's the best for her? Ya, apa-apa pun. Belum sempat melayari bahtera, badai datang melanda. Itulah yang boleh disimpulkan kepada pelakon Fifi Azmi di mana perkahwinan yang bakal dilangsungkan terpaksa dibatalkan. Begitulah kehidupan. Kita hanya mampu merancang, Tuhan menentukan. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah ni sekarang ni tak ada suara pula. Biasa kalau suara hilang ni kerja kuat sangat. Ya Allah, itulah. Kerja kuat ke, tak kerja kuat ke, yang penting kesihatan kena jagalah. Sekarang yang sedang hangat diperkatakan tengah menggapai kebahagiaan, tiba-tiba tergantung di tengah jalan. Banyak di secara media dia mengatakan percintaan tu putus di tengah jalan. Sebenarnya sebelum raya dah putus dah. Certain people dorang very open. Tapi Fifi jenis yang kita tak berapa nak menunjuk lah. Kalau tak ada jodoh tu, kita tak boleh nak buat apalah kan. Kalau boleh kita tak nak mengaibkan siapa-siapa. Tak mau. Macam mana boleh tercetusnya perkahwinan terbatal tu? Fifi ada dengar jugalah diorang cakap Fifi tak serius lah. Kalau kata tak serius lah tak nak kahwin. Saya dah book semua dah. Wedding hall, semua saya book sendiri dengan duit saya sendiri. Semua saya buat. Jodoh tak boleh nak dipaksakan. Nanti paksakan lain pula jadi. Fifi sendiri rasa ralat tak? Tak adalah. Kita kalau boleh, benda yang jadi semua ada hikmah. Kita boleh jadikan dia sebagai pengajaran in the future. What I need in a guy, orang yang boleh membimbing saya, ada lifestyle yang sama, chemistry, bonding and everything. Yang penting family type. Status sekarang Fifi dengan yang di sana, alhamdulillah kita orang okey, masih berhubung. Kita orang tak ada renggangan. It's more healthier lah kalau macam ni kan. Ada tak harapan untuk benda tu kembali terjalin? Saya tak pernah tolak kalau jodoh tu ada. Si dia pun Fifi dengar dia dah mempunyai someone, kissing someone lah, which is good. Alhamdulillah Fifi happy sangat. Hopefully dia sentiasa happy dan bahagia. Kadang kita nampak luar bahagia, dalam
masih lagi nak healing? Aduh, yang tu pedih. Yang tu cukup pedih tu ada ke? Tu sebenarnya normal lah kot kan. Kita nak express kita punya feeling. Sebab Fifi jenis yang tak share dengan kawan-kawan Fifi. Even my best friend, I don't share this kind of problem, relationship problem. So tak tahu kenapa, I jenis yang selalu keep it for myself. Alam tu kan, ada tak yang mencuri hati Fifi pula? Dia ada takkan Fifi tak ada? Amboi, aduh tak boleh lah macam tu. Mana mungkin gitu, nggak mau deh. Kan jumpa orang baru, dia ni pun macam okey juga. InsyaAllah tak adalah. I mean like, bukan nak cakap tawa hati. For now, saya nak bercinta, nak kenal orang pun, saya tak ada masa tau. Sebab balik dari syuting tidur. Itulah, tengoklah. Kalau ada jodoh kan, korang doakan lah. Jangan mencari, dia akan datang sendiri. Saya percaya benda tu. Saya tak ada apa-apa kena-mengena, itu adalah satu penipuan. Penerbit dan pelakon hebat Datuk Rosyamnor telah memuat naik satu video di Instagramnya bahawa beliau berang apabila fotonya disalahgunakan bagi tujuan skim pelaburan haram. Jom kita tanya Datuk Rosyamnor. Sekarang kan marketing secara digital, ada social media. Gambar saya ni diguna pakai untuk banyak sangat produk. Ada yang stokin keluar dalam, yang terbaru ni pula digunakan saya dalam bentuk investment, taruh gambar saya, dan orang semua ingatkan saya yang buat program tu dan orang banyak letak duit. Janganlah gunakan wajah saya, sedangkan saya tak buat benda tu. Ini menipu orang dekat luar sana. Korang dekat luar sana pun janganlah cepat percaya, sebab you all semua boleh akses kita orang punya social media. Apa yang kami buat akan kami publishkan dalam social media kita orang ataupun dengan rakan-rakan wartawan, sama ada dalam Facebook, TikTok, IG, Twitter. Kita akan bagi tahu mana yang tak ada keluar dekat kita orang punya social media tu, maknanya penipu. Ketika Datuk mengetahui tentang pelaburan scam tu, apa respon pertama Datuk ketika itu? Saya macam, ini macam nak membusukkan nama saya kan. Katakan orang tu invest, dia peminat saya, dia tengok, dia percaya. Lepas tu dia invest, akhirnya benda tu penipuan. Saya jadi macam, kenapa kau nak menipu orang sampai ke tahap macam tu? Yang masuk ni kebanyakannya orang kampung, orang tua-tua, yang baru pencen, yang ada simpan duit sikit. Contohlah kan, orang tu nak pergi haji, tak cukup duit. Jadi dia ada duit sikit, dia ingat dia labur kat dalam tu, dia akan tambah untuk pergi haji, pergi umrah. Akhirnya dia punya simpanan yang bertahun-tahun tu habis macam tu saja. Memang kesian lah kat dia orang. Saya harap orang yang kat luar sana tu, tak kira lah sama ada kau orang business person ke, kau orang scammer ke, kita ni kena ada hati perut lah, supaya apa yang kita buat tu menjadi rezeki yang halal. Dia tak takut dosa, saya nak cakap macam mana. Cuba bayangkan, kena pada diri sendiri. Satu hari nanti Allah turunkan bala, anak-anak kita, mak, isteri, adik-beradik ditimpa bencana, terasa macam mana? Tapi benda ni akan ada sampai bila-bila. Kita sendiri jangan cepat ataupun mudah percaya. Ini pun kali pertama Datuk terkena benda-benda macam ni kan. Bila terjadi perkara sebegini, apa tindakan selanjutnya yang Datuk akan buat? Saya sekarang ni baru sampai ke peringkat ni, saya dah report kepada SKMM dah. Kita report supaya dia ambil tindakan. Tapi dia orang ni pun pandai. Dia orang tak pakai akaun atas nama lain. Dia orang nak menipu ni pandai kan. Selepas ini, kalau ada lagi, saya akan membuat tindakan dengan membuat report polis. Saya akan arahkan peguam saya untuk tindakan selanjutnya lah. Saman saya akan buat lah. 6 bulan turun naik mahkamah, akhirnya bahtera yang dibina selama 11 tahun kini terlerai. Pelakon Farid Kamil dan Dana Daniel sah bercerai talak 1 pada 10 Ogos lalu di Mahkamah Rendah Syariah, Subang Bestari. It's hard for the both of us, bukan satu perkara yang senang untuk kami buat. Alhamdulillah dah berakhir di sini. Saya mendoakan yang terbaik untuk dia, untuk saya dan untuk anak-anak kami. Dan saya banyak belajar benda yang baik-baik, belajar untuk matang, belajar menjadi ibu, belajar menjadi isteri. Banyak sangat pelajaran. Tak semestinya pengakhiran ni saya ambil yang negatif sahaja, tak. I take it positively dan saya pendoakan semoga kami dapat mulakan hidup yang lebih baik selepas ini. Tiada lagi tangisan tak bermakna hatinya tidak rapuh. Apa mungkin kekuatan wanita tabah ini? Belakang pintu kita tak tahu. Depan-depan macam inilah. Sebenarnya saya tak nak bagi persepsi yang salah. Tak semestinya saya ni tak ada perasaan. Cuma sebab saya ni orang awam, orang kenal. Jadi saya macam inilah. Tapi belakang pintu tak semestinya. Saya ada macam-macam perasaan di belakang. Ya. Turut menjadi tanda tanya ialah single terbaru Didi. Adakah single penyanyi jelita yang kini berstatus ibu tunggal ini merungkai kisah hidupnya? Yang hangat membara. Bukan cara saya untuk menggunakan hal-hal peribadi untuk buat benda ni. Sebenarnya lagu tu dah dirakam awal tahun lepas. Tapi ada beberapa hal dan kita pun dah record music video tu awal tahun ni. Saya rasa dalam Januari, tak silap saya. Jadi tak ada kena-mengena pun dengan keadaan sekarang. Cuma kami terpaksa keluarkan juga lagu tu sebab dah lama dah disimpan dan ada lagi lagu-lagu lain yang akan keluar. Jadi saya bukan nak mengambil kesempatan tapi saya kena teruskan kerjaya.
Tenang seusai penceraian. Nak bersedih boleh, tetapi jangan terlalu lama melayan perasaan meratapi nasib dan ujian. Cantum semula sepian-sepian hati, move on seperti pengarah Aziz M. Osman dan Puteri Lili Lokman. Lain orang lain cara, janji sekepala demi anak-anak. Jangankan anda, saya sendiri pun diterjah rasa terkejut dengan perpisahan mereka. Bila dah tak ada persefahaman, lebih baik kita berpisah secara baik. Maybe kita feel sebagai pasangan hidup. InsyaAllah as a friend, we are fine. Tak ada orang yang nak bercerai. Semua orang kalau bercerai akan ada dalam fasa yang terendah dalam hidup. Ini untuk anak-anak juga. Kalau parents ni macam ada konflik, it's not good for our kids. Bila dah bercerai, Alhamdulillah, kita rasa tenang, dua-dua tenang, anak pun okey. Itunya kita pilih cara yang lebih baik. Alhamdulillah, cerai dengan cara bersetuju sama-sama. Anak pun sangat berlapang dada untuk terima. Bagaimana you mendapat keberanian untuk keluar daripada situasi? Bila kita hidup ni dah rasa macam actually I'm done, kita dah cuba yang terbaik, kita tahu kita dah tak boleh, that's the limit, kita dah tak ada cakap apa-apa dah tak nampak dah jalan untuk selesaikan lagi. Bila kita berpisah, Alhamdulillah, kita tak ada rasa marah ke apa, semua dah tak ada orang pun nak bercerai, tak ada orang pun yang fikir kita akan bercerai, akan dengar perkataan talak. I'm ready mental and physical, baru kita proceed. Selebihnya tak bolehlah share sangat. My daughter sekarang tengah membesar, saya tak nak kacau emosi dia. Dekat sekolah nanti orang cakap pasal parents dia, I tak nak dia baca benda-benda negatif tu lah. Perkongsian daripada you dengan tujuan untuk mengelakkan fitnah, itu dah memang cara yang terbaik. Cuma terlalu banyak spekulasi yang bertebaran di luar sana. Semua ni berlaku kerana orang dan sebagainya. Apa kata you dan juga anak? Saya tak boleh nak komen banyak pasal benda ni sebab saya dah janji dengan Ara. Sebelum ni apa-apa masalah saya tak akan keluarkan dekat Instagram. My family semua tak tahu tau. My parents pun terkejut. Tiba-tiba je cakap dengan my parents, ayah, besok pagi Lee dengan Aziz akan divorce. Dia pun semua macam tak sangka. Sebab saya bukan jenis orang yang akan suka cakap negatif ke burukan siapa-siapa. Kita ada baik, ada buruk kita. Apa yang buruk dia ke semua tu tak perlulah dipanjangkan lagi. Orang tak tahu semua pasal kita tak tunjuk. Semua sedih lah. Kita dah janji dengan Ara, kita akan jadi co-parents yang okey. Dugaan permainan hati dan perasaan, luka-luka kehidupan you daripada dulu dah lepas memberikan implikasi yang cukup hebat buat diri you dan juga anak-anak. Apa yang you boleh kongsikan? Dugaan ni semua mematangkan kita semua. We just need to move on. Semua orang nak pertahankan rumah tangga dia. Bila dah tak ada jalan tu, kita dah try sehabis mungkin, tapi bila ada lagi topik lain yang berterusan, kita rasa that's it, we cannot do anything. This is not about us. Ni sebab anak-anak dalam masa 13-14 tahun ni, masa yang panjang juga untuk kita bertahan. It's not easy, tapi Alhamdulillah Allah pemudahkan sampai di sini. Yang kita perlukan ketenangan sekarang ni. Mula-mula you menyatakan hasrat nak bercerai depan anak you, macam mana respon tu? Tak ada anak yang nak tengok parents dia bercerai. It's not easy for her. Dia melalui saat yang sukar dalam hidup seorang budak 12 tahun. Alhamdulillah Ara sangat matang. Dia cakap, Mom, I don't want to be selfish. If you think that's the best for you, then just proceed. Saya bagi tahu Abang Aziz. Terkejutlah as a parent. Anak 12 tahun cakap macam tu means anak nampak apa benda yang jadi. Mental health dia sangat penting, tapi dia cakap jangan aibkan mana-mana pihak. Jangan cakap buruk pasal mak dia, jangan burukkan bapak dia. We promise that. Hak penjagaan anak-anak pula bagaimana? Alhamdulillah, saya tak ada masalah dengan Aziz untuk hak penjagaan anak-anak. Anak-anak boleh duduk mana-mana yang diorang suka. Saya tak akan masukkan dalam kod ke benda-benda macam ni. Kalau Aziz kerja, saya akan jaga anak. Kalau saya kerja, Abang Aziz akan jaga anak. Rumah kita pun dekat. Not a big issue. Termasuk nafkah semua tak ada masalah. Alhamdulillah. Semuanya okey. Allah pemudahkan. Adakah akan ada sinar untuk kembali bersama? Tak kot. Tidak. Alhamdulillah, saya selesa sekarang. Jadi seorang ibu tunggal dan kawan baik Aziz. Saya masih lagi uruskan company dengan Aziz. Saya uruskan lagi kehidupan dia. Cuma kita dah tak boleh bersama. Itu sahaja. Saya respect dia sebagai bapa kepada anak-anak saya. Dia seorang bapa yang baik. Saya tak rasa saya akan tempuh lagi benda yang sama. Yang penting, Alhamdulillah, everything settle cara baik. Saya minta doakan yang terbaik untuk saya, Abang Aziz, anak-anak saya untuk kuat mental fizikal kita. Teruskan kehidupan ni. Please move on. Panas kan? Nak tahu ada cerita panas lagi yang kita sediakan untuk anda? Jom kita tengok cerita Syuib dan Wafarina pula. Let's go. Ini dia cerita pelawak dan usahawan sensasi Syuib tetap dengan pendirian meneruskan tindakan saman terhadap individu yang memfitnahnya di media sosial bulan lalu. Syuib tampil bersama dengan peguamnya untuk memberikan penjelasan. Kami dari Tuan Zahrini Nizamuddin telah memfailkan satu writ dan juga penaitan tuntutan dan kami akan buatkan serahan kepada pihak defendant dan kami akan memulakan dengan prosiding dan prosedur mahkamah nanti. Mungkin boleh ceritakan lebih detail mengenai tuntutan yang akan dikenakan terhadap
terhadap individu. Ini adalah satu saman defamation. Ada beberapa kenyataan fitnah yang telah dibuat terhadap anak guang kami. Kami percaya bahawa mahkamah akan membuatkan keputusan yang adil dan juga saksama. Membuat keputusan sama ada kenyataan fitnah tersebut adalah satu fitnah dan juga telah merosakkan reputasi anak guang kami. Dan kami juga ada mohon daripada mahkamah untuk menghentikan apa-apa penyebaran kenyataan fitnah daripada pihak defendant. Kita tahu mahkamah ni mengambil masa yang lama. Adakah you bersedia untuk mengharungi segala ni? Of course, bila saya decide untuk proceed, saya dah bersedia untuk masa itu. Sebab saya cakap, okay, no worries, saya akan spend. Saya tahu benda ni akan ambil masa yang lama kan, nak kena turun naik mahkamah. Saya pun dulu tengok orang yang turun naik mahkamah ni penat, saya rasa kan. Tapi untuk ini tak apa. Saya adakan masa sebab saya perlu buat. Sebelum ni individu tersebut pernah meminta maaf kepada you kan? Mungkin ada tak individu tersebut berjumpa you sendiri ataupun ahli keluarga untuk menggugurkan dakwaan tersebut? Selepas pos-pos atau kenyataan fitnah tersebut dinyatakan, memang ada kenyataan minta maaf daripada defendant. Namun posting ataupun story tersebut dia dah padam dah. Dan beberapa hari lepas tu kita dapat surat daripada lawyer dia pula, peguam caranya, yang membantah ataupun tak mengaku dengan liability. Itulah salah satu sebab yang kita filekan ni. Sebab kami pun tidak pasti. Kami juga percaya bahawa memang ada kenyataan fitnah dan akan menyerahkan keputusan tersebut untuk mahkamah menentukannya. Di media sosial kan kita dapat lihat ramai rakan-rakan artis support you, apa yang boleh kongsi? Media sosial adalah satu benda yang sangat baik. Saya rasa semua pun ada media sosial. Contoh artis dia akan jadi lebih lah, maksudnya perhatian kepada artis-artis yang ada di media sosial ni. Cuma kadang-kadang bila timbulnya budaya-budaya buat fitnah di media sosial, sampaikan benda itu sebenarnya efek kepada sesiapa saja yang difitnah. Bila saya buat macam ini, mungkinlah artis-artis rakan-rakan saya yang lain tu rasakan macam ini satu tindakan yang betul, dan of course saya kena buat supaya ini jadi satu panduan juga kepada sesiapa saja. Bukan saya nak cerita artis, sesiapa saja yang mungkin pernah mengalami difitnah, cerita-cerita yang tak betul. Sebab benda tu sebenarnya boleh menjatuhkan, bukan kata orang tu sendiri boleh jatuh hanya disebabkan oleh fitnah. Harap dia jadi satu pengajaran juga untuk kita supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Bermedia sosial ni seronok. Kita boleh share benda-benda yang best, benda-benda yang boleh menghiburkan kita. Tapi kita janganlah salah guna media sosial ni. Ada had-had dia. Kita bersederhana dalam menggunakan media sosial. Saya juga mohon maaf kalau sebelum ni ada penggunaan media sosial yang tak kena di mata. Kita kena hati-hati dalam menggunakan media sosial. InsyaAllah semuanya baik-baik saja. Sekarang ni makin berleluasa akaun palsu di media sosial. Terbaru kita dapat lihat Cik Tam menjadi mangsa. Sudahnya tempias sampai dekat Wafa Rina. Apa jadi sebenarnya ini? Tak apalah, kita dapatkan Wafa untuk penjelasan. Jom. Kita nampak Wafa ni jarang ada kontroversi kan. Tiba-tiba nama Wafa sendiri naik pula. Bagi pihak Wafa sendiri, apa yang Wafa boleh perjelaskan? Wafa cuma ada satu je official personal account dan satu official fans account. So yang lain tu tak ada kena-mengena dengan Wafa. Wafa relax je sebenarnya. Wafa dapat tahu benda tu, Wafa macam tak apalah, bukan aku buat pun, bukan aku punya kan. So buat apa kita nak marah-marah, nak melenting. Kesan dekat Wafa memang ada sebab nama Wafa. Satu lagi gambar Wafa. Post benda yang bukan. Dia melayan. Seolah-olah orang-orang ni tengah communicate dengan artis. Wafa boleh tahu benda tu sebab Wafa dapat request daripada personal DM. Dekat TikTok melayan, dekat IG sombong. Macam lah, cek balik, okey memang diorang punya fake account ni diorang rajin melayan. Wafa dah cuba report account tu, dah cuba block, tapi benda ni macam cendawan tau, tumbuh. Apa yang membuat Wafa sendiri tergerak nak melakukan usaha seterusnya menutup terus akaun-akaun yang dah sedia ada ni? Sebenarnya Wafa dah buat report, nak clearkan benda ni, nak bersihkan nama Wafa. Dan kalau kata ada lagi akaun-akaun lain yang muncul, that is not mine. Wafa punya yang personal adalah nama Wafa sendiri, Wafa Rina Ruslan, dan Wafa punya fan club sendiri adalah Wafa Rina Rangers. So itu saja, yang lain bukan Wafa. Kita tahu Wafa juga dah membuat laporan polis kan berkaitan benda ni. Ada tak mungkin yang Wafa boleh kongsikan, beri peringatan kepada orang yang mengambil kesempatan di atas nama orang lain? So ni report yang Wafa dah buat. Dekat depan ni adalah nama-nama fake account yang Wafa dah jumpa. Sebenarnya ada banyak lagi yang Wafa dah block. Pihak polis diorang boleh kata report ni adalah komersial ataupun jenayah sebab ada unsur penipuan, ugut, fitnah, dan SKMM akan ambil tindakan kepada semua fake account ni lah. Wafa buat report sendiri tak jalan. Dah naik lemak ni kan. Tak apalah, terserahkan pada yang sepatutnya lah. Jikalau lah benda ni masih lagi berterusan, so ada tak alternatif lain bagi Wafa sendiri untuk nak memberhentikan daripada nama Wafa ni terus dipergunakan? Untuk netizen, kalau kita tahu benda tu sebenarnya fake account, jangan support, keep like, follow. Bila naiknya dia punya viewer, like semua tu, untuk personal owner susah nak cari makan, tahu tak? Kita tengok diorang punya engagement boleh tahan sebab diorang ambil kesempatan atas kita, atas Wafa. Yang owner ni macam mana kan? Yang korang melayan, korang pergi message, personal DM semua tu, bukan Wafa sebenarnya. Itu bukan Wafa. Kita orang pun cari makan, kita orang pun nak ada platform kita yang tersendiri.
Assalamualaikum, kembali bersama Melody. Banyak cerita-cerita gosip panas yang kita bawakan kepada anda, tapi ada satu cerita yang memang menjadi buah mulut ramai orang adalah cerita mengenai Syafiqah dan juga Mimi Lana, yang kita tahu, kita dengar cerita mengenai mereka membatalkan majlis pernikahan mereka. Jadi kita cuba untuk dapatkan Syafiqah dan juga Mimi Lana, tapi tak dapat. Kita dapat kontak mereka dan kita cuba juga untuk kontak manager Mimi Lana, tapi sekarang ni sedang on the way daripada Jakarta balik ke Malaysia. Apapun kita doakan yang terbaik untuk kedua-dua belah pihak, Syafiqah dan juga Mimi Lana. Semoga yang terbaik saja untuk mereka berdua. Tapi kita masih lagi bersama dengan pelakon dan juga pengarah cerita Anak Penjanjah Syaitan 2, Dr. Maidham, Nazmi Adwa dan Ika Farhana. Lama kita tunggu nak bercakap lagi ni. Okey. Kita pun layan kontroversi ni. Layan kontroversi. Kita pun tengok pasal apa ni? Pasal apa ni? Pasal apa Sekarang ni orang tanya bila. Bila cerita ni akan keluar ni? Itu lagi seram. Itu lagi seram. Yang tu kita tanya doktor. Bila cerita ni akan keluar ni? Cerita tu bukan bila dia. Okey. Salah. Salah tu. Plot twist lain macam. Bila tak, sekarang ni kita pun masih dalam penggambaran lagi. Tadi kita bagi pun kita punya look and feel yang awal. Jadi alhamdulillah insya-Allah dalam minggu ni akan selesai dan kita target by end of the year filem ni dah ready to release. Tahun ini juga kita akan cuba terbaik untuk tahun ni. Bila ditayangkan? Bila ditayangkan dah settle. Kita akan announce. Bila pula Ika Farhana? Nampak? Bila cerita ni ditayangkan pula? Adakah sama tarikh dengan cerita ni ditayangkan? Mungkin bila sampai seru? Bila sampai seru, insyaAllah. Kita doakanlah untuk Ika Farhana juga. Macam Adwa pun adalah businessman yang berjaya juga sekarang. Alhamdulillah. So menantikan jugalah cerita ni. Harapan untuk... Memang menantikan cerita ni sebab saya pun dah lama tak keluar. Jadi saya dah keluar TV ni, alhamdulillah je. Kau nak keluar TV? Nak keluar supaya orang tahu yang kita masih lagi berlakon sebenarnya. Business is business, berlakon tetap berlakon. So terima kasih juga pada doktor sebab bagi saya peluang. Sebab pengarah-pengarah ni dia nak, kita masih lagi baru, tak berapa bagus sangat. So bila ada pengarah yang berani nak cuba ambil kita and ajar kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baguslah. Amin. Of course. Dan akhir sekali Maidham, mungkin harapan dan juga kepada penonton-penonton Melody yang menantikan Anak Penjanjah Syaitan 2 ni. Saya punya dugaan sekarang ni lah untuk pastikan Anak Penjanjah Syaitan kedua ni dapat memenuhi cita rasa mereka dan expectation mereka. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ika? Ika, kalau you guys nak tengok scene-scene yang mencabar yang Ika rasa first time Ika buat selama dalam bidang lakonan Ika ni, jangan lupa untuk saksikan Anak Penjanjah Syaitan nanti. Semoga dia dapat memberi impact yang positif, mesej-mesej yang positif untuk korang semua. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda yang menonton Melody hari ini. Jangan lupa guys, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.